Pada 1972, 50 tahun yang lalu, apabila wartawan Turki Ilhan Bardakci mengiringi pegawai dan ahli perniagaan Turki dalam kunjungan ke Israel, anehnya tidak ada orang Turki yang pernah mendengar tentang Kopral Hasan. Kunjungan tersebut berlangsung seperti biasa sehinggalah hari keempat di mana beliau menyaksikan sesuatu yang menyayat hati di kota suci tersebut. Pada hari keempat, pegawai Israel membawa beliau ke tempat-tempat bersejarah dan akhirnya tiba di Masjid Al-Aqsa. Beliau merasa teruja menaiki masjid suci tersebut di mana tingkat di atas mempunyai halaman 12,000 chandelier dan dikatakan Sultan Selim I menyalakan lilin di chandelier tersebut dan tentera Uthmaniyah yang hebat pernah bersolat isyak di situ. Dan disebabkan itu, tempat tersebut dipanggil sebagai halaman 12,000 chandelier. Selepas melalui tempat tersebut, beliau terserempak dengan seorang lelaki tua yang berumur dalam 90-an di halaman tersebut. Bardakci bertanya kepada pegawai Israel tentang lelaki tua itu. Namun mereka menyatakan lelaki itu adalah seorang yang gila, berdiri di sana tanpa sebab, tanpa melihat sesiapa yang berada di sana pun. Setelah mendapat jawapan yang tidak memuaskan, wartawan tersebut sendiri bertanya kerana tidak mungkin seseorang akan merenung di halaman tersebut tanpa sebab. Beliau akhirnya memberanikan diri untuk bercakap dengan orang tua tersebut dengan memberi salam. Wartawan tersebut bertanya kepada orang tua itu, apakah sebab beliau berada di sana? Maka orang tua itu membuat pengakuan bahawa beliau adalah Kopral Hasan dari Kor ke-20, Batalion ke-36, Skuadron ke-8 untuk pasukan senjata berat Uthmaniyah. Tambah Kopral Hasan, pasukannya telah menyerang hendap tentera British di terusan Suez, namun menghadapi kekalahan. Tanah pusaka umat Islam ketika itu menurut Kopral Hasan akan dijarah satu persatu. Selepas kejadian tersebut, menurut Kopral Hasan, British akhirnya menguasai kota Al-Quds iaitu Jerusalem, dan ketika itu hanya pasukan Kopral Hasan menjadi penjaga kota Al-Quds. Beliau teringat lagi ucapan Lieutenant beliau di mana beliau mengatakan, "Wahai singa-singa, negara kita berada dalam keadaan yang sukar. Mereka melepaskan tentera kita. Mereka memanggil saya kembali ke Istanbul. Saya harus pergi. Jika tidak, saya dianggap mengingkari perintah. Siapa saja yang ingin kembali ke tanah air boleh berbuat demikian. Namun, jika kamu mengikuti kata-kata saya mempunyai permintaan untuk kamu semua. Jerusalem atau Al-Quds ini adalah harta pusaka Sultan Selim I. Kekallah berjaga di sini. Usah biarkan penduduk bimbang tentang Uthmaniyah telah pergi dan apa yang mereka akan buat kemudian. Barat akan bergembira sekiranya Uthmaniyah meninggalkan kiblat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kemuliaan Islam dan maruah Uthmaniyah diinjak-injak." Pasukan Kopral Hasan akhirnya tinggal menjaga kota suci tersebut selama 65 tahun. Namun selepas bertahun-tahun, pasukan beliau satu persatu tumpas. Bukan tumpas disebabkan musuh, namun tumpas dimakan zaman. Kopral Hasan meminta Bardakci untuk mengirim salam pada Komander Lieutenant Mustafar yang mempercayai beliau untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Kopral Hasan mengucapkan terima kasih dan mengatakan beliau tahu ianya mustahil melihat Turki sebelum kematian tiba. Apabila wartawan tersebut sampai ke Turki, beliau berangkat pergi ke Tokat untuk melaksanakan janjinya dan akhirnya beliau mampu menjejaki komander kepada Kopral Hasan iaitu Lieutenant Mustafar Effendi melalui rekod ketenteraan. Namun sayangnya, komander tersebut telah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Bardakci gagal untuk mengutarakan janjinya kepada Kopral Hasan. Pada 1982, Bardakci mendapat satu surat yang mengatakan penjaga terakhir Uthmaniyah di Al-Aqsa telah meninggal dunia. Demikianlah kisah Kopral Hasan, penjaga terakhir Uthmaniyah di kota suci Jerusalem. Persoalannya, adakah umat Islam hari ini mampu menggalas amanah menjaga kota suci tersebut seperti Kopral Hasan? Tepuk dada, tanya iman sendiri.
Okey guys, share dan subscribe jika anda rasa konten kami ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Terus menyokong konten-konten kami yang akan datang. Assalamualaikum guys.